رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah SWT di kesempatan ni kita teruskan masa yang diberikan, nikmat yang diberikan, kita gunakan untuk menambah ilmu dan hadir di majlis zikir dengan niat kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnahnya, menyebarkan, mengamalkan dan juga mencintai sunnahnya, mentakzim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syariat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dapat bersama Nabi pada hari akhirat nanti dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kita tengok daripada kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Apa dia adab mufrad? Kitab adab semata-mata. Kan? Sebab dalam kitab Imam Bukhari ni yang dikarang oleh Imam Bukhari, kalau kitab lain hadis sahih Bukhari banyak tajuk, bab ibadah, bab segalanya. Tapi dalam bab kitab ni hanya bab adab sahaja, tak bercampur dengan tajuk-tajuk yang lain. Telah kita lalui banyaklah jilid yang pertama dan masuk jilid yang kedua, bab rahmatis saghir, muka surat 53 daripada buku cetakan yang diterjemah oleh guru kita Al-Ustaz Al-Syekh lah kita sebut, Syekh Ustaz Muhadir Muhammad Jul hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau agar dapat berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi. Okay. Kita tengok dalam tajuk bab rahmatis saghir, bab pada menyatakan kasih sayang, rahmat kepada kanak-kanak. Bab cerita orang tua dah sebut dah kan. Bagaimana cara menghormati dan kewajiban kita menghormati orang tua. Kasih pada kanak-kanak. Hadis marfu', haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsani Ibnu Abi Zinnad an Abdul Rahman bin Harith an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahandanya Shu'aib bin Muhammad, daripada atuknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, bukanlah di kalangan golongan kami, bukan orang kami. Maksud bukan orang kami, bukan umat kami, umat Nabi Muhammad, orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil,
di kalangan kami dan yang tidak mengenali hak orang yang lebih tua di antara kami. Dua benda tu. Yang pertama, dengan anak kecil kena tunjuk kasih sayang. Walaupun bukan keturunan kita. Bukan zuriat kita. Bukan bererti tak tegur dia orang kalau dia buat salah. Tak boleh tegur. Tak, tegur dengan kasih sayang. Tegur, dia salah. Kalau dia buat salah yang patut kena hukum, kita cikgu ke kena hukum. Tapi dengan penuh kasih sayang. Tujuan kita bukan nak balun dia, hantam pasal dia nak lepas geram. Tapi tujuan nak didik. Jangan, supaya dia ingat ni salah. Kita kena denda dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya, kalau aku ada anak yatim, macam mana nak buat? Anak yatim. Anak yatim kan budak jugalah. Maka Sayyidatina Aisyah kata, kalau dia buat salah, aku akan pukul dia. Pukul. Maksudnya seperti mana anak lain kita hukum, gini. Anak yatim pun kita hukum macam tu juga. Dengan niat tujuan bukan nak sakit, geram ke, nak lepas geram, nak nyeksa. Tak. Tujuan nak didik. Nak bagi tahu ni salah, ini denda. Tujuan dia ingat. Tak buat lagi kesalahan. Kalau sampai ke tahap pukul lah. Kalau sampai ke tahap kita tegur ke dengan tegas ke, tunjuk marah. Kan? Cara tu je. Kita tak apalah. Niat kita bukan nak tak nak kasih pada dia, tak nak sayang pada dia. Sayang. Tapi kita tak nak dia buat silap. Kan? Yang kedua, hak orang tua. Apa dia hak? Kewajiban yang patut kita buat pada orang tua. Yang pertama, hormat dia. Dengan cara, kalau bagi salam, biar orang muda dulu bagi salam pada orang tua. Kan? Dia cara bagi salam ni ada banyak adab. Orang yang datang, macam saya datang tadi, saya yang patut bagi salam. Pasal saya yang datang. Dan orang sikit bagi salam pada orang ramai. Saya juga tadi seorang je. Kan? Dan kalau sama-sama, jalan sama-sama, dia pun mai, kita pun mai. Dia seorang, kita seorang. Tengok mana yang muda, mana yang tua. Orang muda patut dulu bagi salam. Tak payah tanya umur. Umur apa? Umur. Umur apa? 50. Oh, saya 49. Assalamualaikum. Tak payahlah macam tu. Memang agak-agak lah kan. Tu adab sepatutnya. Bukanlah salah orang tua bagi salam dulu. Tak salah dia sudut. Salah betulnya. Tapi dia sudut sepatut. Mana lebih patut? Lebih aula, lebih utama. Itu hak kita tunai pada orang tua. Bukan bererti tak boleh kita marah dia salah. Tak boleh kita hukum dia salah. Salah, tetap kena hukum. Kan? Dia buat silap, tetap kita kena tegur. Tapi dengan cara hormat. Jangan main tengking. Apa orang tua ni tak ada otak ke apa hari ni? Dah mula dah. Kan? Tu tak ada hormat langsung. Salah. Seperti yang berlaku dulu kes pukul orang tua, langgar sikit apa semuanya. Kan? Yang tu memang tak ada langsung adab Rasulullah SAW. Katalah walaupun dia salah, orang tua tu yang salah. Tapi bukan cara pukul. Kan? Itu tak ada langsung hormat. Kan? Dia maki. Bukan cara kita balas balik maki. Itu bukan adab Rasulullah. Adab Rasulullah, orang maki pun kita tetap balas dengan cara Rasulullah. Rasulullah tak pernah keluar perkataan maki hamun yang kita dah belajar dulu. Laisal mu'min, bukanlah orang mukmin at-ta'an walal la'an walal fahish walal mutafahish walal badhi. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bukan orang mukmin yang suka tuduh-tuduh orang, yang suka laknat-laknat orang, yang suka maki hamun orang, keluar perkataan kotor. Itu bukan orang mukmin. Kalau dia kata aku beriman, bohong je kau cakap macam tu, Nabi kata bukan orang mukmin. Iman tak ada lagi. Kan? Nak kata tak Islam, tak betul. Tak, dia Islam tapi iman tak ada. Iman tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Dan keluar perkataan badhi. Badhi ni perkataan macam-macam lah. Yang pada masyarakat tu pandang perkataan tu kotor. Perkataan tu maki hamun. Seperti contoh masa saya pergi Mesir. Maki hamun Mesir ni kalau kita terjemah Melayu macam tak maki hamun pun. Kan? Nak tahu tak apa dia? Sebutlah tapi ada record lah pula kan. Tak apa, contoh kita sebut contoh kan. Contoh. Dia sebut yakhrab baitak. Itu bahasa dia. Itu maki hamun dia tu. Kalau kita terjemah Melayu, runtuh rumah engkau. Kita rasa macam tak maki pun kan. Okey, biasa je lah. Runtuh rumah engkau. Runtuh rumah engkau. Yakhrab baitak.
Kan? Kalau kita terjemah tu, yakhrab, runtuh, akan runtuh. Baitak, rumah engkau. Macam tak maki ya. Tapi kita tak boleh sebut benda tu walaupun kita rasa macam tak maki. Sebab tempat dia, perkataan tu, oi, kalau kau sebut tu boleh bertumbuk tu. Boleh marah, boleh bertengkar lah. Nak bergaduh. Dikira maki. Nah. Mungkin di tempat orang lain sebut anjing. Contohnya negara yang anjing tu jadi binatang jinak dia. Sebut anjing, dia happy je. Kan? Mana tahu kok ada negara yang macam tu kan. Sebab anjing ni memang binatang jinak dia, binatang yang dia suka. Mungkin sebut anjing ni dia happy. Kita sebut anjing, marahlah. Jangan. Kita jangan guna betul. Seperti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tegur, jangan guna perkataan tu walaupun dalam bahasa Arab, terjemahannya tak ada salah. Tapi orang Yahudi mengambil kesempatan ayat yang sama, kalau terjemahan Yahudi jadi maki. Ra'ina. Ra'ina. Allah Ta'ala kata, wala taqulu ra'ina. Jangan kamu cakap ra'ina. Walakin qulu aslam, jangan kamu cakap ra'ina. Ra'ina dalam terjemahan Yahudi, makilah, bahasa maki hamun dia. Tak tahu apa terjemahan tapi maki hamun. Dalam bahasa Arab, ra'ina ni ra'ilah kami. Biasa je kan? Ra'ilah kami. Perhatilah kami, ra'ilah kami. Itu. Jadi orang Arab selalu duk guna ra'ikan kami, kan? Kami mera'ikan gitulah. Jadi bila orang Yahudi dia ambil kesempatan, ya Muhammad ra'ina, ra'ina. Tujuan dia ra'ina bahasa dia. Maki hamun. Dia maki Nabi itu. Ya Allah tu kata jangan guna lagi bahasa maki hamun walakin qulu unzurna. Tapi kamu guna perkataan lain unzurna, perhatilah kami. Nazara daripada nazara. Tadi ra'ina ni nazara. Guna ayat lain yang makna sama supaya orang Yahudi tak ambil kesempatan nak guna ayat tu untuk maki orang. Contoh kalau kita duduk sini, kena orang tak erti bahasa English. Kan, kita maki English. Dia kata, oi baik ya. Apa dia orang English maki? Kan? Perkataan yang tak elok lah. Kan? Kena dia tak faham English, dia senyum je orang yang. Tapi kita dah keluar perkataan yang tak baik, berdosa. Begitulah kalau kita guna dalam cakap kita perkataan-perkataan yang tak selayaknya bagi masyarakat kita atau masyarakat orang tu. Dia orang Arab, kita orang Melayu. Kalau bahasa kita tak maki atau bahasa kita maki hamun, dia tak faham. Kita sebut lembu kat dia. Kan? Ni contohlah, kita sebut lembu. Kau ni lembu. Dia tak faham lembu, what meaning lembu? Dia tak tahu kan. Tak faham lembu. Dia okey senyum tak ada apa, tapi kita berdosa sebab niat kita memaki hamun. Jadi bila dengan orang tua kena guna bahasa-bahasa yang agak terhormatlah bila beri teguran dan sebagainya. Kena tahu hak. Kena tahu hak. Seperti kita adab-adab orang tua-tua dulu kita kena terap balik. Nak lalu belakang orang Melayu kan minta izin haji lalu minta izin Kau boleh kita ajar balik anak-anak kita. Kadang anak kita mana tahu dah benda tu. Dia main langkah kepala pun dia langkah. Kan? Langkah riba tetamu kita kena ajar, kena beritahu tak boleh minta izin tu. Kan? Jadi tu adab-adab bila kita berdepan dengan orang tua cukup cantik dan itu yang sepatutnya. Ya. Bagi salam. Salam kalau ada majlis kita janganlah hilang konsentrate majlis. Orang tengah dengar ceramah. Kita Assalamualaikum, orang salam. Ustaz pun dah tak ingat apa tadi saya cakap. Kan? Putus idea. Tak payahlah, itu tak payah. Ni masuk tadi tak mula lagi. Kita baru masuk, orang tak mula bagi salam, kan? Bagi salam seperti mana bagi salam permulaan, nak pisah pun bagi salam. Apa dia? Masuk ialah bagi syaratnya. Okey, mana tadi? Bab mu'anaqatis sabi. Bab pada menyatakan boleh peluk anak kecil. Kan? Itu tanda kasih sayang kita dengan budak kecil, peluk dia. Jadi masa saya ingat kalau Maulidur Rasul di Palestin, masa kami pergi ada tahun yang bulan Maulidur Rasul. Dia orang cukup mewah dengan makanan budak-budak ni. Apa gula-gula ke apa kerupuk-kerupuk tu kan. Semua bawa beg. Saya ingat beg apa besar-besar ni. Rupanya budak datang pakak bagi. Budak happy seronok. Ini satu benda yang baik ni.
amalan yang baik. Kalau boleh modul Rasul nanti ada majlis sini kan. Panggil anak-anak, suruh bawa main cucu-cucu semua. Kita pula kadang allergic. Budak-budak, diam. Jangan. Budak pun tak nak datang majlis. Kan? Bolehlah bawa cucu-cucu datang kan. Biar dia orang seronok dengar maulid, dengar qasidah, dengar nasyid dan sebagainya. Jadi walaupun dia berlari main macam ganggu lah majlis kita, tapi kalau boleh kita nak happykan dia orang. Kerana Nabi sangat gembira bila orang, Nabi juga menggembirakan budak-budak. Menggembirakan budak-budak. Budak-budak ada dalam majlis Nabi. Abdullah bin Abbas, budak kecil duduk sebelah Nabi. Kan? Sampai Nabi nak bagi air pun, Abdullah bin Abbas budak duduk belah kanan. Belah kiri Sayyidina Abu Bakar. Orang sini lah. Nabi kata boleh tak? Nabi selalu mendahulukan kanan daripada kiri. Kan? Mendahulukan kanan daripada kiri. Jadi Nabi patut dahulukan dia lah, tapi dia budak nak utamakan orang tua. Jadi Nabi minta izin, boleh tak nak bagi Abu Bakar dulu? Tapi Abdullah bin Abbas ni cerdik sikit. Dia kata no. Bahasa kita, tak aku nak dulu. Nak yang mulut Nabi dulu, langsung. Jadi dia dulu belah kanan. Kan? Jadi tengok bagaimana Nabi melayan kanak-kanak macam tu kan. Jadi jangan kita menghalau, membenci kanak-kanak dan sebagainya ya. Kita kalau boleh buat majlis tu bawa main anak-anak cucu sekali kan. Mungkin ada bilik tu kosong kan, bilik sana mana ke. Letak mainan kat dia. Dia dengar juga qasidah kan. Letak mainan dia konsentrate dengan mainan tu. Kita bawa makanan-makanan budak, mainan bagi dia. Dia orang tu menggembirakan kanak-kanak, menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hasan dan Husain main atas kepala Nabi ya. Tengah semayang duduk belakang Nabi, Nabi sujud sampai lama. Sahabat takut-takut, Nabi ni pengsan ke apa ni? Tak bangun pun sujud. Angkat kepala tengok, rupanya Hasan dan Husain duduk main atas belakang Nabi. Kan? Tapi cerita bab semayang ni lain. Jangan kita kata anak cucu kita main belakang, tak apalah, biar aje. Tak, Hasan Husain tak bawa najis. Tak ada pampers. Kita budak ada pampers, kencing duduk dalam tu. Kalau tak ada, kalau budak yang tak pakai pampers, tak apa. Dan maaflah kalau budak lelaki dia ada kesan najis pada kemaluan yang tak potong tu. Kan? Jadi menanggung najis tak boleh duduk atas semayang kita. Kita yang semayang batal. Kalau ada pampers. Okey. Bab mu'anaqatis sabi, bab menyatakan boleh peluk kanak-kanak kecil. Hadis marfu' haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsana Muawiyah bin Salih an Rashid bin Sa'ad an Ya'la bin Murrah annahu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin fa idha Husain yal'abu fi at-tariq fa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amama al-qaum thumma basata yadayhi faja'ala yamurru marrah ها هنا ومر ها هنا يضاحك حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم أعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. Daripada Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami telah diundang untuk satu jamuan makan. Pada waktu itu Husain radhiyallahu anhuma sedang bermain di jalan. Budak-budak lah kan, zaman Nabi wafat Husain baru berumur 3 tahun atau 4 tahun. Hasan lebih setahun. Dia beza setahunnya. Dan Husain ni ada adiknya seorang lagi, Muhsin. Cuma tak lama dengan Nabi. Berapa bulan mungkin tak sempat dengan Nabi SAW. Muhsin. Jadi anak Fatimah juga. Ada 3 anak lelaki. Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW dan kami telah diundang untuk satu jamuan makan. Pada waktu itu Husain radhiyallahu anhuma sedang bermain di jalan. Husain bin Ali. Lalu Nabi SAW bergegas di hadapan para sahabat. Kemudian baginda telah mendepanya, bentang tangan pada Sayyidina Husain. Kedua tangannya. Lalu Husain radhiyallahu anhuma mula lari sekali ke arah sana, lari macam Nabi kejar-kejar dia, sekat-sekat dia. Main-main dengan budak. Baginda Nabi SAW mengacah-acahnya sehinggalah baginda mendapatkannya. Buat tangkap macam ni, buat tak dapat. Lagi-lagi dapat tangkap peluk. Lalu dia telah meletakkan salah satu tangannya di bawah dagu baginda. Ini Husain pegang janggut Nabi. Tak tangan macam tu. Dan sebelah tangan lagi di kepala baginda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW telah memeluknya.
dan menciumnya. Kemudian Nabi bersabda, Husain minni wa ana minhu. Husain itu daripada aku, sebahagian daripada aku sebahagian daripadanya. Ni tanda kecintaan yang tebal. Sampai Nabi kata, Husain itu daripada aku, memang kita tahu zuriat. Yang keduanya, macam mana pula aku daripadanya. Maksud cinta aku penuh datang daripada dia. Yang tebal cinta aku daripada dia. Sampai Nabi kata, Allah akan cinta kepada orang yang cinta Hasan dan Husain. Allah akan cinta kepada orang yang mencinta Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti mafhum mukhalafah. Pahaman sebaliknya, kalau cinta Hasan Husain, Allah cinta. Kalau benci macam mana? Dibenci oleh Allah Ta'ala. Hasan dan Husain kedua-duanya, walaupun orang yang akhlak baik mulia, tetap ada musuh. Sehingga Husain juga ada musuhnya, dibunuh oleh musuh-musuhnya. Hasan juga diracun. Walaupun sebahagian mengatakan, walaupun dia tak sebut siapa yang racun, tapi Hasan kata, aku tahu. Husain datang tanya, wahai Hasan, siapa yang racunkan kau? Bagi tahu, kami nak buat hukuman hudud. Hasan kata, aku tak nak bagi tahu, aku dah maafkan dia dah. Aku tak nak bagi tahu siapa supaya kamu tak payahlah nak sedidik-sedidik nak hukum dia. Aku dah maafkan. Walaupun sebahagian orang cakap yang meracuni dia adalah salah seorang isteri dia yang diupah, dirasuahkan. Itu sebahagian orang cakap. Orang musuh dia ni rasuah supaya letak racun dalam makanan. Kesan. Walaupun begitu, dua-dua ni saat nak meninggal, Nabi datang dalam mimpi dia orang. Waktu dia terlelap-lelap tu sakit ni, datang Rasulullah SAW, Rasulullah offer, mau tak aku nak doa bagi kamu selamat, hidup sihat balik, atau kamu nak bertemu dengan kami. Maka Hasan dan Husain dua-dua, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali walaupun jarak yang masa lain-lain lah, tapi tetap mengaku bahawa kami nak jumpa engkau ya Rasulullah. Itu yang disebut oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Bila keadaan dia sakit, kadang-kadang pengsan. Isteri dia pengsan teriba isteri. Isteri dia menangis, meraung, nak takut mati dah. Bilal bin Abi Rabah. Maka jaga Bilal, tengok isteri dia menangis. Dia kata, apa kau menangis? Meratap atas ni. Dia kata, kerana aku sayang, takut kau dah mati. Tak. Gadan liqa Muhammadan wa hizbah. Esok aku tak lama lagi dah nak jumpa dengan Muhammad dan kawan-kawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Setelah tu Bilal pun wafat. Jadi semuanya didatangi oleh Nabi offer, nak sihat ke, nak selamat ke, ataupun nak jumpa kami. Semua tak nak lah bila Nabi offer macam tu. Tak nak ni lagi dah nak jumpa Nabi. Sayyidina Uthman bin Affan juga demikian. Sayyidina Uthman bin Affan bila dikepung juga pernah jumpa Nabi, Nabi offer macam tu juga. Jadi ingat ayat ni, Nabi kata, ahabballahu man ahabba Hasan wan Husain. Siapa yang cinta Hasan Husain, Allah cinta dia. Bila sebut Allah cinta, takkan Allah azab. Allah takkan azab orang yang Allah cinta. Kita cari cinta Allah. Salah satu saluran cinta Allah, cinta kepada zuriat Nabi SAW. Bukan sekadar Hasan Husain kata para ulama, malah zuriatnya juga. Sampai Imam Mahdi, sampai akhir zaman. Zuriat dua orang ni, Hasan dan Husain. Kita kalau, habis itu kalau dia orang buat salah, tak boleh denda ke? Tak, bukan masalah tak boleh denda, tak boleh hukum. Hukum, denda, tetap kita boleh buat. Tapi dengan perasaan cinta pada badan dia. Dia zuriat Nabi SAW. Tapi terpaksa kena hukum, kita hukum. Seperti ini baru orang iklan. Jadi isu dalam Facebook lah. Media sosial. Ada seorang daripada zuriat Sayyidina Hasan. Disebut sebagai Maula Muhammad. Dia orang Morocco, keturunan Sayyidina Hasan. Memang Sayyidina Hasan ni, Sayyidina Hasan mengambil bahagian atas Nabi. Kehansamannya, badan putihnya, tegapnya, atas Nabi. Daripada pusat ke atas, Sayyidina Hasan ambil. Kan? Handsome dia. Sayyidina Husain daripada ni ke bawah. Maksudnya kecerdasan dia dan sebagainya. Jadi memang keturunan Nabi sungguh. Tapi orang cerca, hina apalah, pandai-pandai mengaku, mengarut lah apa dalam Facebook, tahu je kan. Jadi kalau begitu, dia orang cakap dengan keadaan dia orang sedar, koklah dia mamai, dia pitai benar tu lain cerita. Kan? Ini sedar sungguh, dia tahu hukum cinta Hasan dan Husain, maka dosa dia menghina keturunan zuriat Nabi SAW.
Memang adalah orang yang pandai-pandai mengaku-mengakar ni. Kan mengaku-ngaku je. Aku zuriat ni. Padahal tak betul tu salah, tak salah lah. Tapi jangan sampai menghina zuriat yang sebenar. Kalau kita tak tahu, kita diam dulu. Ni kita tak tahu, kita pun forward cercaan orang tu. Tengok ni, tolong cek je dia maki macam ni. Kita sebahagian daripada orang yang maki juga. Wal'iyadzubillah. Jadi Hasan dan Husin cucunda yang sangat Nabi sayang. Maka wajib bagi kita mencintai. Okey, bagaimana Syiah yang kata ya Husin, ya Husin, ya Husin, berbang tampak dada, ya Husin buat kan? Macam ayat Quran dia pula, dia punya ayat tu. Itu bukan mencintai. Itu memuja-muja tahap lain. Bukan tu cara cintanya. Sayyidina Husin Hasan pun tak suka cinta sehingga mudaratkan kau, pukul diri sendiri, darah diri sendiri. Itu cinta apa macam tu? Kan? Tak. Cinta zuriat, jaga zuriat dan sebarkan ajaran Nabi dan menghormati mereka. Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitih." Kamu nak rapat dengan Nabi Muhammad, dekatilah Nabi Muhammad dengan cara kau hormati, dekati dengan zuriat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar bila jadi khalifah, maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha datang. Wahai Abu Bakar, orang lain bila meninggal ada harta mak bapak dia meninggal, ada harta pergi pada anak, maksudnya harta waris. Mana harta waris aku? Fatimah tanya. Sayyidina Abu Bakar tegur, maksudnya bagi tahu bahawa harta Nabi takkan jadi harta pewaris untuk keluarga, akan jadi harta wakaf untuk umat. Harta apa yang Nabi tinggalkan semua jadi harta wakaf untuk umat. Ya, untuk umat. Tapi keperluan kamu aku tanggungjawab. Sayyidina Abu Bakar kata. Dia bagi pada Fatimah, Hasan, Husin lebih banyak daripada dia bagi pada keluarga dia sendiri. Sayyidina Umar Al-Khattab juga dia ambil daripada Baitul Mal. Kalau patut dia bagi pada budak-budak, katalah RM10 contohlah kan, contoh RM10 seorang duit raya. Kepada Hasan Husin dia bagi RM20, RM30 lebih. Sampai anaknya Abdullah bin Umar kata, "Ayah, kenapa ni aku anak kepada Amirul Mukminin?" Dapat satu bahagian yang Hasan Husin bukan kena keluarga kita pun dapat dua. Budak-budak kan komplain biasalah, dapat coklat sebiji dapat 3 biji. Kan? Jadi Sayyidina Umar kata, "Wahai Abdullah, kau tahu tak? Kamu lebih baik pada dia orang. Bapa kamu lebih baik, maksudnya dia orang tu lebih baik pada kamu. Bapa dia orang lebih baik pada kamu. Atuk dia sudah pasti Rasul semulia-mulia Rasul." Jadi itulah sikap para khalifah Islam, mereka mengutamakan zuriat Nabi SAW. Itu keutamaan. Dapat harta mesti dahulukan. Ni Hasan Husin dulu. Zuriat-zuriat ni dulu. Utamakan. Kita juga alhamdulillah kita kenal para habaib yang kita tahu salur dia punya salasilah keturunan tu memang sampai. Ada juga yang dakwi kita sebut tadi ni. Ada juga ada. Malah di kalangan orang Malaysia pun ada isu sebenarnya, tapi dia belakang tabir lah, orang tak apa tahu. Isu yang orang ni mengaku dia keturunan. Padahal bila cek dia sebelah mak. Sebelah mak tak dia ambil kira sebagai keturunan. Mak dia memang Ahlul Bait, tapi ayahnya tidak. Dia tu tak dikira Ahlul Bait lah. Okey, itu cinta kepada Hasan dan Husin ni sepenuh hatinya, masya-Allah. Jadi itulah kalau boleh kita baca kisah Sayyidina Hasan perjalanannya, Sayyidina Husin perjalanannya. Sayyidina Hasan sanggup untuk redakan yang Nabi sebut, Hasan cucuku ini akan menjadi orang yang mendamaikan di antara dua pihak. Lebih kurang ayat macam itulah, tu terjemahan maksud Melayu kita. Hasan ni akan menjadi pendamai di antara dua kelompok besar. Mana tidak, Sayyidina Hasan setelah Sayyidina Ali wafat, kena racun juga, maka Sayyidina Hasan diangkat sebagai khalifah di Kufah, Iraq. Diangkat sebagai khalifah. Ketika tu dah makin lama, orang di Syam Syria sekarang, orang nak angkat Muawiyah jadi khalifah. Maka Sayyidina Hasan tak naklah Islam ni ada dua khalifah, sehingga dua pasukan boleh bertembung pula. Jadi dia lebih reda lah untuk letak jawatan. Dia turun jawatan dia hanya sempat memerintah 6 bulan.
6 bulan. Para ulama jumpa balik hadis yang Nabi sebut, khalifah selepas aku. Khalifah selepas aku 30 tahun. Khalifah selepas aku hanya 30 tahun. Setelah tu adalah mulukun, apa Nabi sebut, raja-raja yang mencengkam. Raja-raja yang mencengkam. Bukan, Nabi tak sebut sebagai khalifah. Jadi dewan jumlah, daripada Nabi wafat bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal juga Nabi wafat. 12 Rabiul Awal juga Nabi lahir. Walaupun tarikh itulah ada khilaf lah, 9, 10. Tapi kebanyakan pilih 12. Nabi wafat dan Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Daripada tarikh itu jumlah 4 khalifah tak cukup lagi 6 bulan. Bila Nabi Sayyidina Ali wafat, tak cukup lagi 6 bulan. Campur yang Sayyidina Hasan pun cukup 30 tahun. Kerana Sayyidina Hasan letak jawatan dia khalifah bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Jadi daripada Nabi wafat sampai Sayyidina Hasan letak jawatan, cukup harinya. Cukup sampai bilangan hari 30 tahun. Tapi tak tahulah kenapa tak dimasuk khalifah Islam tu 5, termasuk Sayyidina Hasan. Mungkin kerana dia masanya pendek, 6 bulan sahaja. Mungkin itu jadi sebahagian khilaf para ulama, wallahu alam. Jadi dia letak jawatan, maka orang pun senang-senang naikkan Muawiyah. Daripada Muawiyah, bukan sistem khalifah yang Khalifah Ur-Rafa Ar-Rashidin. Sebab sistem Khalifah Ar-Rashidin tak pernah orang kata apa? Lantik raja muda pengganti kan? Tak ada. Abu Bakar meninggal, tak tahu siapa, umat Islam berkumpul, bermusyarat, angkat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, syahid, kumpul, angkat Sayyidina Osman. Syahid, angkat Sayyidina Ali. Syahid, angkat Sayyidina Hasan. Tak pernah dia appoint, lepas aku meninggal nanti, dia tak. Sejak Muawiyah, dia meletakkan penggantinya. Lepas aku, anak aku Yazid. Yazid pun macam tu, meneruskan legasi sampailah Khalifah Abbasiyah, Umayyah dan habis Abbasiyah pula dan sebagainya. Sampai khalifah pula nanti, bila nak munculnya sistem khalifah, ada satu, dia sebut hizib apa? Macam satu NGO lah. Dia sebarkan risalah dulu. Tiap-tiap Jumaat penuh kat masjid. Risalah Hizbut Tahrir. Dia mewar-warkan kembali pada sistem khalifah. Dia suruh macam tak payah buat election kita PRU ni, cukup lantik khalifah seluruh negara Islam. Takkan jadi. Bila Nabi kata balik pada sistem khalifah, Nabi dah ada sebut, balik pada sistem khalifah zuriat aku nanti. Siapa dia? Imam Mahdi. Itu baru kembali balik sistem khalifah. Jarak antara Hasan dengan Imam Mahdi takkan ada sistem khalifah yang sebenar. Nama je khalifah. Sistemnya tak. Kita pergi jauh macam tu kan. Cuma Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan naik cukup, lepas itu baru berlaku peristiwa Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Kerana yang pertama, orang Kufah ni seolah menanti kedatangan Sayyidina Husain. Panggil Sayyidina Husain datang, kami nak angkat engkau jadi khalifah. Sayyidina Husain sebenarnya pergi ke Kufah, ke Iraq, bukan tujuan nak dilantik aku jadi khalifah. Orang nak lantik, aku nak pergi. Tak, waktu tu Muawiyah dah jadi khalifah. Muawiyah dah ada. Yazid dah naik. Pemerintahan yang kedua. Cuma dia datang nak meredakan. Para ulama kata datang, jangan. Jangan nak timbulkan khalifah pula, nak lawan, tak payah. Cukuplah ikut sana. Dia datang macam tu. Tapi orang sini salah faham. Orang di Kufah yang ketika gubernurnya Ubaidillah, apa namanya, gubernur dia tu, panjanglah ceritanya, sehingga dia ni macam tak senang hati Husin datang. Takut Husin macam nak jawatan dia. Tak nak khalifah pun, mungkin nak gubernur kot. Kan? Maka adalah seorang yang pembunuh ni, orang kanan dia kata, bos, macam itulah bahasa kita, bos macam mana? Aku pencung je. Dia diam, tak kata apa. Maka dia tu faham, diam ni tanda setuju. Terus dia pergi bawa tentera ramai kepung Sayyidina Husin dan perang dengan Sayyidina Husin, dan kena anak panah Sayyidina Husin jatuh, masih bernafas lah, masih bernyawa. Waktu tu dia datang dan pancung tengkok Sayyidina Husin. Bawa kepala Sayyidina Husin ni, letak di tombak. Punya kejam dia orang tu. Bawa tombak ni kepala Sayyidina Husin. Bawa pergi ke bos dia tadi, gubernur. Gubernur tu pun letak belakang dia. Ni tempat dia duduk, letak belakang ni.
Datang seorang sahabat Nabi, Sayyidina Anas dan sahabat yang lain. Marah maki dia. Bukan maki lah, marah. Turunkan kepala tu. Kerana aku sendiri lihat. Nabi pernah cium mulut tu. Sayyidina Husain. Nabi pernah cium yang tu. Kau turunkan mulut. Turunkan kepala dia. Simpan elok. Dia halau je Sayyidina Hasan. Halau Sayyidina Anas dan halau sahabat yang lain. Sahabat Nabi semua geram, marah lah, tapi tak boleh nak bertindak. Dia ada tentera semua. Kan? Akhirnya kepala Sayyidina Husain dibuat main lah, dibuat sepak bola dan sebagainya. Tapi berjaya dicuri sekian lama, bawa sampai ke Syam. Sampai ke Syam sana tu. Bawa kepala Sayyidina Husain sampai ke Syam. Sampai ke Syria, disembunyi dalam Masjid Umawi. Kalau pergi ke Dafsyik, kita akan satu bilik tu dia kunci. Puak Syiah datang cium-cium pintu. Pasal apa? Pernah simpan kepala Sayyidina Husain di situ. Kan? Dia kunci pintu tu. Jadi, lepas tu pula bawa pula sampai ke Palestin, dikebumikan di Palestin kepala Sayyidina Husain. Dikebumikan di sana. Jadi zuriat Sayyidina Husain semuanya terbunuh. Kecuali anak dia seorang je, Ali Zainal Abidin bin Husain. Ni seorang je yang, maksud tu dia belasan tahun remaja, tapi dia sakit. Sebab tu dia tak keluar di medan perang sehingga dia tak kena bunuh. Anak Sayyidina Husain yang kecil lagi, adik pada Ali tu, kecil, baby, Sayyidina Husain bawa pergi di medan perang. Dia orang panah daripada jauh, pum, kena dada dia. Bunuh terus. Memang dahsyatlah peristiwa Karbala ni, pembunuhan Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain ditanam di Palestin sekian lama sehingga khalifah pada waktu tu, Umawi, isytihar. So, cari juga kepala Sayyidina Husain. Kepala dia dah syahid, dah pun nak cari, nak hancurkan juga. Jadi orang pecinta Sayyidina Husain ni tak sanggup. Takut dia orang dapat kesan di Palestin. Korek balik, ambil, bawa lari lagi. Sebagian kata sampai ke Mesir. Sebagian kata daripada Mesir dia orang pindah pula ke Baqi'. Tapi itu khilaf. Tapi kebanyakan para ulama pilih memang kepala Sayyidina Husain ada di Masjid Husain. Kalau di Mesir tu ada satu Masjid Husain. Sehingga bandar tu nama Bandar Husain. Masjid tu Masjid Husain, bandar tu Bandar Husain. Ada Universiti Al-Azhar di situ. Dan pernah Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama wali Allah tahun 70-an. Dia ni wali Allah. Dia Syekhul Azhar pada ketika itu. Orang nak minta lah ni, ada kata masih di Palestin, ada kata dah bawa ke Baqi'. Kepala Sayyidina Husain ni ada kata di sini, minta confirmation daripada dia. Maka dia semayang hajat minta sehingga bagi isyarat daripada Rasulullah mungkin, beritahu kata, kamu turun tengok sendiri. Kubur Mesir ni, saya pernah masuk tengok jenazah ni. Kubur Mesir tak macam kubur kita. Kubur kita seorang satu lubang timbus habis. Kan? Kubur Mesir macam rumah. Macam rumah. Contoh tanah kita jalan ni atas ni. Kita jalan daripada luar. Sampai sini ada lubang. Dia tutup dengan bim tu ya. Bila nak masuk dia angkat bim-bim tu. Kita boleh turun tangga. Duduk ke bawah. Ada dua bilik kiri kanan. Bilik kanan laki, bilik perempuan. Bilik kiri perempuan. Boleh tengok ni yang tahun lepas. Yang ni baru 5 hari. Yang ni seminggu. Nampak? Saya pernah turun. Sebab tu saya berani cerita. Turun, nampak. Jadi masih nampak lah. Dia tak busuk. Dia tak busuk macam mayat kita. Sebab cuaca dia. Jadi kepala Sayyidina Husain, Syekh Abdul Halim Mahmud turun. Dia seorang turun lah. Dibenarkan dia seorang je. Naik, dia kata memang benar kepala Sayyidina Husain ada di sini. Masih segar. Maksudnya taklah jadi ulat ke apa ke, tidak. Itu kemuliaan kepada mereka yang syahid. Jadi itu cinta kepada Sayyidina Hasan dan Husain, juga kepada duriat-duriat mereka, itu satu kewajiban kita umat yang penuh kecintaan kepada Nabi SAW. Bukan hanya dapat cinta Nabi, dapat cinta Allah terus. Siapa cinta Sayyidina Hasan dan Husain, dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Memang Rasulullah SAW akan bermain macam budak-budak ketika berdepan dengan Hasan dan Husain. Macam Nabi jadi macam budak-budak. Kan? Dan semua budak-budak yang lain menumpang seronok main dengan Hasan dan Husain dan juga main dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak Yahudi yang selalu saya cerita, anak Yahudi budak, pak dia duk maki Nabi. Tapi anak dia duk main-main dengan orang Arab, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Anas dan juga kawan-kawan yang lain, budak-budak yang lain. Sehingga bila dia sakit, Nabi datang ziarah dia. Nabi suruh dia ucap masuk Islam. Qul la ilaha illallah tuflihun. Cakaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya nanti akhirat.
Dia tengok muka Nabi, dia paling tengok ayah dia. Ayah dia garang kan, duk marah Nabi je. Nabi duduk ada sebelah. Maka ayah dia diam, tak kata apa. Dia tak berani cakap la ilaha illallah. Nabi panggil lagi, ya gulam, wahai budak. Gulam panggil budak yang manja lah. Kan? Wahai anak, cakap la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Dia tengok muka ayah dia diam. Nabi panggil lagi sampai 3 kali. Last kali ayah dia kata, ati' Abul Qasim. Ikut cakap Abu Qasim tu. Ikut cakap Abu Qasim. Sebab dia Abu Qasim baginda Nabi SAW. Syahadah Islam, mati dia. Nabi uruskan jenazah dia. Dikumikan cara Islam. Masya Allah. Jadi itulah Nabi beri perhatian pada budak-budak main-main. Kita mungkin zaman, saya ingat lagi masa zaman dulu-dulu kat kampung. Wah, kalau ada orang tua-tua situ, tak berani kita nak lintas. Takut. Kita rasa itu cara nak didik budak-budak. Tak, bukan cara tu. Main dengan budak boleh. Tapi bagi pendidikan, tak boleh. Macam ni orang tua kena hormat dan sebagainya. Jangan sampai, sampai budak tengok muka kita pun lari jauh ini kan. Ini bukan cara adabnya Rasulullah SAW. Rasulullah bermain-main dengan budak-budak. Dan kadang-kadang pula kita ugut-ugut budak-budak sampai dia gerun, takut terkencing dan seluar. Kan? Kan? Ni potong katanya. Potongnya. Jadi budak terkencing dan seluar tu jangan macam tu. Rasulullah tak macam tu. Kan? Adabnya Rasulullah SAW. Belum balik lah. Belum balik. 12 tahun gitulah lebih kurang. Muka kita tahu, muka budak yang dah balik. Kan? Kita dah nampak lah. Matured sikit lah budak tu. Dengan dia punya, ni kanak-kanak. Bag tu kanak-kanak. Jadi yang belum balik. Jadi budak yang dah balik ni dia akan ada segan sikit, malu-malu. Lelaki perempuan kan. Ada perasaannya. Kita boleh agak lah, boleh agak. Lebih-lebih lagi dia ada peringkat umur ni. Peringkat 7 ke bawah itu dia panggil mula sabi. Sabi ni kanak-kanak merangkak-rangkak macam itulah. Kan? Sabi, kanak-kanak. Baby. Baby. Lepas tu kanak-kanak umur apa? Walad, dia sebut walad. Ibnu tu kira belum masa umur dah mumayyiz. Mumayyiz ni dia dah tahu ini tai, ini makanan. Tu budak dah tahu. Tu mumayyiz. Tapi tak balik lagi. Mumayyiz dah, kalau jadi imam, sah semayang. Mumayyiz. Sebab dia dah tahu cara semayang. Lepas ni baca macam ni. Tapi tak balik. Balik paling awal bagi lelaki umur 12 tahun. Paling awal perempuan 9 tahun. Paling awal. Paling akhir dikira balik, perempuan tandanya haid. Kalau haidnya sebelum 9 tahun, berarti tak bukan haid, itu darah lain. Kalau keluar darah. Tapi umur 7 tahun dah keluar darah, itu bukan haid. Sebab baru 7 tahun. 9 tahun haid, betul. Darah dikira haid. Kadang-kadang 9 tak keluar lagi, masih dikira tak balik lah. 10, 11, 12, 13. Sampai 15 tak keluar juga darah, dah dikira balik. 15 tak ada darah pun. Macam Sayyidah Fatimah, tetap balik. Fatimah tak ada haid kan. Orang lelaki pula, paling awal 12 tahun. Kalau dia kata dia dapat keluar maninya umur 11 tahun, itu tak betul lah. Kan? Jadi, tandanya mani. Mimpi dan mani. Kadang tak mimpi, kadang tak ada mani. 15 tahun dikira pengakhiran, petanda dia sebagai baligh. 15 tahun ikut tarikh hijrah tu. Ingat tak tarikh lahir hijrah? Kan? Saya ada simpan lah tapi tak apa nak ingat juga. Boleh simpan. Adalah. Tu dah nampak lah tanda. Dah ada tanda. Kalau orang lelaki tu dia timbul ni benda ni, suara dah jadi garuk-garuk kan, suara garuk kan. Suara kasar-kasar tu ada tanda lah tu. Kalau anak perempuan dia ada tanda lah, body dia tu dah nampak tanda keperempuanan dia tu kan. Jadi kalau itu dikira budak-budak, kalau dah balik tu dah remaja. Remaja lain sikit cara kita. Nabi kata adibu auladakum, Nabi bagi pada 3 peringkat umur. Adibu auladakum ala salasat bukannya apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Mainlah dia sepak kita apa semua, yalah tak payah nak hukum dia lebih.
Kan? Manja-manja lah manjangan dia orang ni. 7 tahun yang pertama. Wa adibhu sab'an, didik dia bila umur 7 tahun yang kedua. Daripada 8 ke 14. Umur 7 tahun yang kedua ni. Didik, kita beritahu tak boleh macam tu, tak boleh macam ni, kena buat macam tu, kena salam macam ni, kena jumpa awam macam ni. Didik. Boleh tak boleh kena beritahu lah. Dan sahibhu sab'an. Jadi kawan dia umur 7 tahun ketiga. Daripada 15 ke atas. Ibu-ibu lah yang penting. Nak jadi kawan. Orang lelaki, bapak payah hari nak jadi kawan, dia takut. Kan? Anak saya pun tengok, nak jadi kawan kita, dia segan, dia takut. Nak cerita apa tak nak. Lapar pun tak nak cakap. Tapi naik kereta dengan mak dia, lapar lah, nak tu lah, nak ni lah. Macam kan. Betul tak? Saya baru jumpa ada anak-anak remaja ni, dah lalui dah kan. Anak remaja macam mana. Jadi, biasalah tu. Jadi, ibu lah kena peranan penting untuk jadi kawan dia. Lebih-lebih anak perempuan. Kalau anak perempuan kita biar dia umur dah 17, dia suka kawan dengan orang luar, tak suka dengan mak ayah, takutlah kita takut. Racun masuk. Kan? Biar dia ada masalah, cerita kat mak. Tak cerita kat ayah tak apa. Ayah ni, ayah. Itu. Dengan mak lain dia dengar, dia bagi solutionnya, gini-gini. Kan? Tu. Jadi Nabi kata, kalau kamu ikut peringkat 3 tadi, awal cantik dah, kedua pun cantik, yang ketiga pun cantik betul, umur 21 kau lepaskan dia. Dah cukup 21, lepas lah. Dia pandai lah. Dia dah terkawal dah dengan didikan. Tapi kita awal silap, peringkat kedua kita silap, yang 21 kita lepas. Lepas tak menjadi. Kan? Tak menjadi. Sebab ada kesilapan di awal. Didiknya tidak, sembahyang tak pernah cakap. Kan? Auratnya kita tak pernah tegur. Jadi nak lepas 21, payahlah, lihat lah. Tegur dia satu perkataan, dia lawan balik 100 perkataan. Kan? Pasal kesilapan tu daripada kita juga. Wallahu alam. Tapi kembali pada Sayyidina Husain tadi, ana Husain minni wa ana minhu. Husain tu daripada aku, zuriat aku, darah dagingku. Dan cinta yang ada dalam hatiku ni datang daripada dia. Kan? Cinta pada Sayyidina Husain. Isyarat. Dan pernah Nabi cium mulut Sayyidina Husain, ludah pada mulut Sayyidina Husain. Ludah elok Nabi, mulut Sayyidina Husain. Dan Nabi sering berpeluk-peluk, main-main, berlari-lari dengan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Sama, Sayyidina Husain pun ramai kat isteri dia. Cuma para habaib kita lah yang di Yaman kebanyakan, majoritinya semua Sayyidina Husain. Majoriti lah. Ada je Hasan tu sikit sangat. Kalau kita pernah dengar nama Allamah Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di Mekah. Tu Sayyidina Hasan. Dia berketurunan Sayyidina Hasan. Jadi pada keturunan Sayyidina Hasan ni, jalurnya tu ada yang tak terjaga, tak pelihara, tak dicatat. Tapi kalau Sayyidina Husain, dia orang hafal tu. Setiap anak dia mesti hafal. Cuma orang Melayu yang lahir di Melayu, di Malaysia. Kadang-kadang dia orang tak tahu sangat zuriat dia. Kan? Said. Tapi ada juga yang Said bukan zuriat. Said malam Jumaat kan. Ada di India, Said malam Jumaat. Dia malam Jumaat, dia tahu nama Said. Bukan zuriat. Lahir malam Jumaat, dia tahu nama Said. Tapi kalau kebanyakan kita di Malaysia ni, kalau Said tu selalunya betul lah kan. Selalunya betul. Sekarang ni tak tahu pejabat pendaftaran mungkin dia ambil alert dulu, nak taruh Said tak ada keturunan pun taruh Said boleh, Wan pun boleh, Nick pun boleh. Tapi mungkin sekarang dia tanya, kalau nak taruh Said mana dia punya ni keturunan. Salah silah. Betul baru dia bagi benarkan nama tu taruh Said. Kalau tak tahulah, ni anak saudara saya lah, dia kahwin dengan seorang nama Wan. Sebab mak dia tu Ahlul Bait, pak dia orang biasa, taruh nama anak Wan. Tak tahu, mungkin di Kedah situ, kalau tempat lain tak tahulah. Kan? Wan, Ustaz Wan. Mungkin belah mak dia tu ada lah zuriat dia tu. Jadi bila mai ke anak dia pun, dia orang nak suruh letak Wan juga. Jadi boleh. Dia orang minta lah, mana silsilah yang menyebabkan kau nak tak nama Wan ni, adalah dokumen dia perlu gini-gini, boleh dibenarkan letak.
Baguslah kalau pendaftaran alert benda tu, dia ambil buat syarat. Tanya dulu. Okey. Kita tengok hadisnya, bab pada menyatakan lelaki mencium akan kanak-kanak perempuan yang masih kecil. Hadis mauquf, hadatsana Asbaghu qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi annahu ra'a Abdullah bin Ja'far yuqabbilu Zainab binti Umar ibni Abi Salamah wa hiya ibnatu sanatain aw nahwahu. Daripada Makhramah Ibnu Bukair, daripada bapanya Bukair bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah melihat akan Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah. Dan dia, yakni Zainab binti Umar itu berusia 2 tahun atau sekitar, masih kanak-kanak. Siapa dia? Abdullah bin Ja'far, sepupu Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far, anak pada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far tu digelar apa dia? Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Tayyar ni terbang. Cerita dia kena syahid di Medan Mu'tah. Sampai Nabi duduk Madinah. Wa alaikassalam. Nabi jawab salam. Sahabat semua terkejut. Siapa bagi salam? Nabi jawab. Nabi beritahu, Nu Ja'far syahid di sana. Dah terbang mai bagi salam pada kita. Pada anak-anak dia. Ya. Jadi roh, alam roh ni tak macam alam dunia. Alam dunia mai daripada Jordan nak zaman tu lah, makan masa bulan pun tak sampai. Ni alam badan dunia kita ni. Tapi alam, kita sebut alam syahadah. Alam syahadah tu alam dunia kita lah. Alam roh lain. Alam roh dia boleh pergi serata dunia. Kalau dia diizinkan oleh Allah. Ada roh yang dipenjara, tak boleh pergi mana. Ada roh yang bebas. Roh syahid bebas. Dia nak pergi mana boleh. Dia boleh datang tengok anak dia, datang tengok ahli keluarga dia. Ya? Dia boleh nampak. Jadi Abdullah bin Ja'far ni waktu anak yatim. Sebab Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, waktu Ja'far meninggal tu lah, dia budak lagi. Tapi dah kembang dewasa, remaja dah ni, dia cium Zainab bin Amru bin Abi Salamah ni, anak tiri Nabi. Kan Nabi kahwin dengan siapa? Isterinya Ummu Salamah. Kenal-kenal ni nama isteri Nabi. Ummu Salamah, salah seorang isteri Nabi. Ummu Salamah ada anak kan? Ada anak Umar, dan ada Salamahnya, sebab tu nama dia Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Kan? Ada anak. Tapi salah seorang anak dia juga Umar. Jadi anak tiri Nabi. Bila Nabi kahwin, Umar ada dalam rumah Nabi SAW. Rumah ni. Mungkin Zainab lah. Zainab binti Umar. Cucu tiri lah. Cucu tiri. Jadi Zainab ni budak kecil. Baru 2 tahun. Datang Abdullah bin Ja'far, cium dia. Boleh nak sebutnya, benda tu boleh. Sebab dia kanak-kanak kecil. Walaupun dari sudut penghubungan mahram tak mahram, dia bukan mahram dah. Dah jadi 2 pupu. Kan? Jauhlah sikit. Ya, kan? Keluarga talian darah tu. Tapi boleh cium. Cuma bagi orang Syria, saya pernah. Orang Syria cukup cemburu. Orang Syria. Saya pernah pergi sampai sana. Tahun sebelum perang Arab ni. Sana kita tengok budak-budak comel, seronok lah kan. Nak pegang buat main salam kan. Nak pegang kepala pipi, nak cubit ni tu. Budak perempuan. Oh, dia orang kata, Ustaz, jangan. Budak-budak pelajar, jangan. Anak perempuan dia jangan sentuh. Budak kecil je. Baru 2 tahun, 3 tahun. Oh, dia bagi dia aib. Bagi dia benda tak elok lah. Benda tak elok. Kita pegang-pegang anak perempuan. Tak elok. Mungkin situasi masyarakat sana, kadang dia bernafsu dengan budak ni luar biasa sehingga jadi benda yang tak elok. Kan? Kita sekadar geram pipi je. Jadi ada baiknya jugalah. Ada baiknya juga untuk kita mendidik supaya tak menyentuh dan sebagainya. Tapi kalau benda tu tak bagi masyarakat kita di Malaysia mungkin tak rasa janggal ataupun bersalah, maka tak salah kalau dia keluarga kita dan sebagainya cium budak-budak. Bab mu'anaqatis sabi, baca tadi. Qublatir rajal, satu hadis lagi. Daripada Al-Hasan. Hasan maksud cucunda Nabi SAW. Qala in istata'ta an la tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik illa an yakuna ahlaka aw sabiyatan faf'al. Sayyidina Al-Hasan beliau berkata,
sekiranya engkau mampu agar engkau tidak melihat kepada rambut salah seorang ahli keluargamu, melainkan bahawa dia adalah ahlimu, isteri, ataupun anak kecil, budak-budak, maka lakukanlah. Maksudnya jangan perhati, jangan duk tengok selai rambut pun jangan. Orang yang tak ada talian ni, kalau dia isteri, dia anak, mahram kita tu tak apa. Mahram boleh. Dah termasuk yang bukan mahram, anak kecil, budak-budak. Maksudnya tu tak dikira hukum aurat lagi, tak dikira hukum sentuhan yang haram kalau dia masih budak-budak. Bab mashi ra'sis sabi pada menyatakan mengusap kepala kanak-kanak. Hadis marfu' daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam. Yusuf bin Abdullah bin Salam. Kita kena tahu siapa dia Yusuf. Yusuf ni anak kepada sahabat. Siapa dia sahabat Nabi? Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang pertama masuk Islam. Abdullah bin Salam, nama asal dia Hisin bin Salam. Ha, Sad, Ya, Nun. Hisin bin Salam. Nama asal Yahudi dia. Hisin bin Salam. Jadi orang Yahudi sana pun nama lebih kurang macam Arab juga. Dekat-dekat lah. Kan? Jadi bila dia masuk Islam, Nabi namakan dia dengan Abdullah bin Salam. Allah bin Salam. Sahabat Nabi Yahudi pertama masuk Islam. Dia pendeta ni. Alim lah. Orang alim hafal sebahagian daripada kitab Taurat. Jadi dia ada anak nama Yusuf bin Abdullah bin Salam. Yang dulu pernah kita dengar cerita kisah Abdullah bin Salam dengan anak Sayyidina Osman bin Affan. Kan? Kisah tentang kita patut menghormati kawan-kawan ayah mak ayah kita. Kita kena hormat juga. Sebagai tanda kita hormat mak ayah kita, kita kena hormat kawan-kawan dia. Kawan yang baik dengan dia lah. Termasuk kisah anak Sayyidina Osman, lupa nama dia. Anak Sayyidina Osman duduk dalam Masjid Nabawi. Abdullah bin Salam orang tua dah, jalan bertongkat, orang papah dah. Masuk dalam Masjid Nabawi. Lalu depan anak Sayyidina Osman, anak Sayyidina Osman buat macam tak kenal. Kan? Macam tak tegur apalah, tengok itu je. Dia duduk, Abdullah bin Salam balik pun macam tu juga. Dia tak tegur Abdullah bin Salam. Bila keluar, Abdullah bin Salam kata, suruh dia orang papah tu patah balik masuk nak jumpa dengan anak Sayyidina Osman ni. Beritahu, pesan kat dia, bahawa engkau kenal dak aku adalah Abdullah bin Salam, kawan ayah engkau. Jadi Nabi pernah pesan, cara kamu berbakti pada ibu bapa adalah dengan menghormati kawan-kawan baik ayah engkau. Jadi dia nak tegur lah supaya dia kenal juga kawan ayah. Jadi Yusuf bin Abdullah bin Salam tadi berkata, qala sammani Rasulullah SAW Yusuf. Oh, dia sahabat juga. Telah menamakan aku Yusuf. Rasulullah yang bagi nama kat aku ni, Yusuf ni. Wa aq'adani ala hijri. Dia sahabat juga ni. Maksud dia sahabat juga, Yusuf bin Abdullah bin Salam. Radiyallahu anhuma. Kita sebut radiyallahu anhuma. Pasal dia Yusuf pernah jumpa Nabi waktu dia hidup. Dia kira sahabat. Walaupun masih kanak-kanak. Bila sedetik jumpa Nabi, pernah tengok Nabi, dah kira sahabat. Rasulullah SAW menamakan aku Yusuf. Dan baginda telah mendudukkan aku riba di atas pangkuan. Letak atas riba. Masa dia kecil tu, Nabi letak atas riba. Serta mengusap-ngusap kepala aku. Budak lah kan. Yusuf tu cerita balik. Nabi usap-usap kepala budak. Macam mana kita Melayu boleh Haji? Usap kepala. Yang main kepala. Budak pun pandai marah dah. Tapi usap kepala ni satu sunnah. Tapi kalau ke masyarakat kita, koklah budak tak, kita nak pegang kepala, contoh anak yatim kan, sunat kita pegang kepala dia. Tapi mungkin dia cara orang Melayu, oh tak boleh, orang tua ni jahatnya main kepala aku. Anggap macam tu, kita jangan main kepala dia. Kita tepuk-tepuk bahu macam kebiasaan kita. Cuma dari sudut hukum, sunnah. Kalau boleh, kita main kepala, contoh anak kita, cucu kita. Kan? Sapu-sapu kepalanya. Sebab tu kita tengok para habaib, contohnya bila budak-budak main, dia akan tepuk macam inilah main-main kepala gitu. Antaranya Habib Zain bin Ibrahim Sumaid, hafizahullah ta'ala di Madinah, dia pernah sebutlah, baca 3 nama Allah 3 ni. 7 kali, 7 kali, 7 kali. Pada anak-anak.
Macam nak ingat ni lupa pula Haji. Aduh, ilmu tu dia terbang ni. Apa dia sebut? Allahumma salli ala. Apa dia? 3 nama Allah dia sebut 7 kali dia pegang buat jari gitu. Kepala budak. Nanti kalau teringat kita sebut Aduh, itu dia lah masalah ilmu kat kitab ni. Aduh. Jadi Yusuf tadi. Okey, satu lagi hadis yang terakhir kita sebut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku pernah bermain-main dengan anak patung. Buat kain-kain dia buat macam anak patung lah. Cara budak kan. Aisyah kan masih dikira akal dia tu macam budak lagi lah kan. Ada cara, ada. Dan aku juga mempunyai teman-teman sepermainan yang bermain sama aku. Main kat rumah ni. Kan? Main-main dengan mainan. Maka apabila Rasulullah SAW masuk, mereka akan bersembunyi daripada baginda Nabi SAW. Namun, baginda SAW akan menjemput semula mereka kepadaku. Main, tak apa, main. Nabi izinkan main dalam rumah Aisyah. Maka mereka pun bermain bersama dengan aku. Masih dikira kekanak-kanakan dia orang tu. Wallahu ta'ala alam. Itulah. Qala rajul saghir ya bunayya. Boleh tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barikana fihi. Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حب من حبك ورسولك. اللهم ارزقنا حب العلماء والأولياء وارزقنا حب شريعتك والقرآن يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الحسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.